Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesihatan, diberi kekuatan, diberi semangat dan kesungguhan, sehingga kan sama-sama kita dapat datang ke tempat ibadat bagi kita orang Islam, berjaya melepasi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dapat kita melaksanakan ibadat solat zuhur secara berjamaah, dan juga kita dapat tunaikan di awal waktu, yang kita mengharapkan semoga insya-Allah kelebihan solat berjamaah dan kita tunaikan di awal waktu akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Dan kita mengharapkan ia termasuk di antara amal-amal kita yang soleh, yang dicatat oleh para malaikat. Kita laksanakan dengan penuh rasa keikhlasan dan tanggungjawab. Semoga insya-Allah dia akan dapat memberi syafaat kepada kita, akan menjadi penolong kepada kita semasa kita berada dalam keadaan safaratul maut, semasa kita berada dalam keadaan di alam kubur ataupun di alam barzah, semasa kita berada di padang mahsyar. Apatah lagi semasa kita meniti tiang siratal mustaqim, yang akan menentukan sama ada kita terjerumus ke dalam azab api neraka ataupun terus ke pintu syurga yang disediakan oleh Allah di sana bermacam-macam nikmat, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini mari sama-sama kita mendengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berbunyi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah ya Abdullah hadza khairun wa man kana min ahli shalah du'iya min babi shalah wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Qala Abu Bakr As-Siddiq ya Rasulullah ma ala ahadin yud'a min tilkal abwab min daruratin fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa arju an takuna minhu. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini bermakna kepada kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berderma dan menambahkannya dengan suatu kebajikan yang lain untuk keperluan umum akan dipanggil pada hari kiamat kelak, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatanmu itu baik. Orang ahli sembahyang akan dipanggil masuki syurga dari pintu sembahyang, ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad, ahli derma dari pintu derma, dan ahli puasa dari pintu yang bernama Ar-Rayyan. Bertanya Abu Bakar As-Siddiq, apakah perlu bagi orang untuk dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Dan adakah orang yang akan dipanggil demikian, hai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada, dan saya harap anda termasuk dari bilangan orang-orang yang dipanggil daripada semua pintu-pintu itu. Jadi hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Rasulullah memberi peringatan kepada kita betapa kerja amal ibadat yang kita lakukan itu ianya merupakan menjadi teman kepada kita, menjadi pemanggil kepada kita di hari akhirat kelak, khususnya untuk kita dimasukkan ke dalam syurga yang dikatakan disebut di sini. Betapa sesiapa sahaja yang melaksanakan kerja kebajikan yang berkenan akan memanggil kita untuk memasukinya ke dalam syurga. Jadi ini menunjukkan bahawa betapa perlunya kita kena melaksanakan kerja amal ibadat dalam sekadar pengetahuan yang ada pada kita, dalam kefahaman yang ada kepada kita, dalam bentuk pelaksanaan, dalam bentuk penghayatan, dalam bentuk praktikal, dalam bentuk pelakuan. Bukan hanya sekadar kita dapat tahu, kita dapat faham, tapi kita kena tingkatkan dari sudut di samping kita tahu, di samping kita faham, kita kena tingkatkan sampai ke dalam bentuk penghayatan. Dan penghayatan kita pula dalam bentuk pelaksanaan yang dikatakan dengan sesempurnanya.
bukan hanya sekadar kita melaksanakan sebagai melepaskan sebagai tanggungjawab. Bahkan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kan disebut dalam satu hadis lain lagi, katakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukumul amal an yutqinahu. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang melaksanakan sesuatu kerja amal dilaksanakan dengan penuh itqan, dengan penuh kesempurnaan. Dengan bahasa yang mudahnya, zero defect ataupun excellent. Tidak ada di sana cacat dan celaknya. Jadi hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengkhabarkan kepada kita bahawa kerja-kerja amal yang kita lakukan itu adalah merupakan menjadi syafaat kepada kita, memanggil kita untuk memasuki pintu syurga. Kalau kita sebagai seorang ahli yang dikatakan ahli solat yang tidak pernah tinggal bermula daripada akhir balik sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, insya-Allah kita mengharapkan solat yang kita laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan dikatakan dengan penuh keikhlasan itu akan memanggil kita untuk memasuki pintu syurga yang dikatakan disebut dalam hadis ini pintu syurga yang bernama pintu solat. Demikian juga amalan-amalan yang lain. Seperti amalan yang disebut sebagai di sini itu bersedekah. Dalam qadar mana sekalipun kita bersedekah, hatta disebut dalam satu hadis yang lain, dermakanlah, sedekahkanlah walaupun hanya sekadar separuh biji tamar, apatah lagi lebih daripada itu. Ini menunjukkan kepada kita betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah Taala kepada hamba-Nya. Betapa empati dan simpatinya Allah Taala kepada hamba-Nya, mempermudahkan urusan-urusan seseorang hamba itu untuk memasuki syurga yang disediakan oleh mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Taala. Dan kita mengharapkan kitalah yang dikatakan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping amalan-amalan yang dikatakan amalan solat, amalan-amalan kerja kebajikan, disebut dalam hadis yang kita baca pada tengah hari ini adalah kalau kita termasuk di antara mereka yang berjihad fi sabilillah ataupun berjihad dalam bentuk sentiasa hidup dalam keadaan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa sahaja, kita dianggap sebagai orang ahlul jihad, iaitu mengajak orang kepada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang kita pernah sebut, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa datang oleh Rasulullah maka kita kena ikut, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kena jauhi sama sekali. Jadi seruan-seruan ke arah itu dia termasuk di antara orang yang dikatakan berjihad fi sabilillah. Bukan hanya sekadar jihad fi sabilillah, ini adalah dikatakan berjihad menentang orang-orang kufar. Kita berjihad menentang hawa nafsu kita sendiri. Yang ada di antara nafsu-nafsu kita ni akan mengajak diri kita kepada nafsu ammarah bisu, melaksanakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha dan berikhtiar diri kita untuk terus kita berjihad terhadap diri kita ini untuk selamatkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kena sentiasa mensuburkan diri kita masing-masing ke arah melaksanakan kerja kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu semua dikatakan sebahagian di antara usaha-usaha kita untuk melayakkan diri menjadi hamba Allah yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang kita baca pada tengah hari ini, iaitu termasuk di antara ahlul jihad yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti melalui pintu jihad. Demikian juga mereka yang dikatakan bukan hanya sekadar berpuasa di bulan Ramadan al-Mubarak. Mereka melaksanakan puasa-puasa sunat yang telah disusun atur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada puasa sunat pada hari Isnin, hari Khamis, ataupun juga puasa sunat dikatakan hari putih, hari 13, 14 dan 15 pada setiap bulan, ataupun hari-hari puasa sunat bersempena dengan peristiwa-peristiwa yang berkenaan, seperti peristiwa Arafah di Makkah Al-Mukarramah. Kita mengambil kesempatan di Arafah itu ataupun berhimpunnya ahlu haji di padang Arafah, kita di tanah Jawi ini melaksanakan ibadat puasa Arafah. Insya-Allah kalau kita termasuk di antara mereka yang sentiasa hidup dalam keadaan rutin melaksanakan kerja-kerja puasa yang sunat ini, yang dikatakan berbeza dengan orang-orang awam yang hanya sekadar melaksanakan puasa wajib, insya-Allah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki syurga melalui pintu puasa yang dikatakan afdal. Kemudian hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita akan dipanggil melalui pintu-pintu lain lagi, seperti kita mewakafkan apa-apa sahaja, apa datang saja seruang untuk kita digalakkan mewakaf, sama ada wakaf dalam bentuk hartanah, sama ada wakaf dalam bentuk